Okey, seterusnya adalah Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar. Konsep Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar dalam penyiaran Islam banyak membantu manusia dalam perkara-perkara kebaikan dan kemaslahatan. Sebagaimana program-program yang dianjurkan oleh stesen-stesen televisyen ini membantu kepada masyarakat untuk membentuk dan menyemai sikap kebaikan dalam diri mereka. Sebab manusia ini satu attitude dalam manusia ini dia bersifat perlupa. Okey, dan manusia mengkehendaki seseorang untuk sentiasa mengingatkan dia supaya berada dalam keadaan jalan yang betul supaya tidak tersasar daripada landasan jalan yang sebenar. Okey. So dengan memandukan prinsip ini, produk penyiaran akan menghasilkan keseimbangan spiritual dan fizikal masyarakat. So keseimbangan manusia itu datang daripada unsur spiritual dan fizikal dia. Spiritual adalah dalaman, fizikal adalah luaran. So walaupun kita pembangunan manusia itu lebih mampan, maksudnya lebih seimbang sekiranya dibentuk daripada sudut spiritual dan juga fizikal. Okay? Kita tak kalau kita setiap hari kita makan kan untuk apa? Sebab untuk tumbesaran kita secara fizikalnya. Tapi dari segi dalaman, kenapa manusia berasa kosong di dalam jiwa mereka? Kenapa berasa kosong, kenapa cepat tertekan, kenapa emosi tidak stabil, kenapa cepat stres. Itu merupakan antara salah satu daripada perkara yang perlu kamu query dalam diri kamu, kan? Kenapa aku ini cepat stres? Kenapa aku ni tidak ada keseimbangan dari sudut spiritual? Mungkin ada bahagian-bahagian dalam diri kita ini kekurangan sesuatu yang perlu dipenuhi. Okay, contohnya kalau dari sudut spiritual, uh, mungkin dari perspektif Islam, kan kita kena membanyakkan solat ataupun kita kena membanyakkan uh, berzikir dan sebagainya. Itu adalah di antara salah satu daripada cara untuk memberikan spiritual kita dipenuhi. Antara lain kalau dari sudut generalnya kita boleh boleh mempraktikkan gaya hidup sihat. Kita juga boleh mempraktikkan yoga ataupun dalam kehidupan kita supaya itu semua membantu manusia dari sudut keseimbangan. Okey. Satu lagi adalah bila keseimbangan manusia itu penting bila kamu bangun daripada tidur. Permulaan hidup kamu bila kamu bangun daripada tidur mestilah dengan perkara-perkara yang membuatkan kamu bermotivasi. Contohnya bila kita bangun tidur kita kena minum air kosong kan. Kenapa kita perlu minum air kosong? Apa kepentingan minum air kosong? Kan minum air sky juice ni kan. So antara kepentingannya adalah dalam dia ada oksigen. So dia memberikan satu kesegaran dalam minda manusia itu sendiri. Okey, sebab itu kena perbanyakkan minum air kosong. Lepas tu apa? Lepas tu kita kena masukkan dalam otak kita, masukkan di jiwa kita benda-benda yang positif. Contohnya kita jangan dengar orang mengumpat ke apa ke. Dan kita kena masukkan di jiwa kita dan juga di otak kita benda-benda positif. Contohnya kita buat affirmation. Affirmation tu apa? Affirmation tu adalah satu statement yang mana yang boleh menguatkan kamu. Contohnya, um, kan aku mesti terus jangan aku mesti terus kuat dan uh, maksudnya ada kata-kata positif tu yang boleh menjadikan kamu lebih bergerak ke hadapan. Sebenarnya kita tak perlukan rancangan motivasi yang banyak pun, kan? Kalau kita dengar rancangan motivasi, bukan kadang kita tak boleh bermotivasi. Sebenarnya siapa yang boleh memotivasikan diri kamu adalah diri kamu sendiri. Okay? Yang boleh memotivasikan kita adalah diri kita sendiri. Tapi dengan adanya penyiaran-penyiaran ataupun program-program rancangan TV sedemikian mampu membantu, kan? Dia antara lain dia membantu secara tidak langsung kepada keseimbangan spiritual dalam kehidupan manusia. Okay? Seterusnya adalah contoh stesen dan televisyen. Okay, Madam siapa ada Netflix, ada satu dokumentari dekat Netflix tu tajuk Media Dilema.
Okay, cuba kamu tengok cerita tu, Social Media Dilemma, yang mana ada kaitan dengan tajuk kita sebelum ni. Okay, dia mana membuat beberapa orang pakar ataupun beberapa orang yang pernah bekerja dalam uh, syarikat digital, media sosial. Contohnya mana berbual mereka yang bekerja di Facebook, mana berbual mereka yang bekerja di Google, mana berbual mereka yang bekerja di Instagram, mana berbual mereka yang bekerja di Pinterest dan sebagainya. So ini adalah satu dokumentari yang dibuat oleh orang Amerika, tajuk dia Social Media Dilemma. Bila Mariam tengok cerita ni dekat Netflix, Social Media Dilemma, dia bukan satu cerita lah, dia lebih kurang macam dokumentari. Kan? Apa dia punya isi dia, point dia adalah uh, mereka yang bekerja dalam syarikat ini, Facebook, Google, Instagram dan semua ni, kan, uh, mereka ada satu persoalan dalam diri, kan, yang menyebabkan bahawa mereka rasa manusia itu sendiri menjadi hamba kepada teknologi. Kan, contohnya kalau dalam satu contohnya kalau dalam satu hari, kan, satu hari ada 24 jam. So berapa jam dalam hidup kita ini kita uh, menjadikan kita hanya bergantung kepada teknologi semata-mata. Mungkin ada orang yang lebih daripada 12 jam. Mungkin ada orang yang memang tak boleh berenggang dengan teknologi. Dan di situ dia rasakan bahawa dia buat satu aplikasi ini bukan mungkin banyak pro and cons je kepada manusia itu sendiri. So dulu diorang begitu tak begitu sedar, tapi bila diorang dah lama dalam syarikat tersebut baru diorang sedar bahawa um, kita ni menjadi hamba kepada teknologi. And then daripada teknologi itulah datangnya data-data yang banyak, yang mana uh, produk diorang tu sendiri boleh contohnya macam mana syarikat-syarikat ini dapat profit yang tinggi adalah datangnya daripada ad, ad ataupun advertisement yang dimasukkan ke dalam Facebook, yang dimasukkan ke dalam YouTube dan sebagainya. Kan kadang-kadang kalau kita tengok YouTube, kalau kita nak tengok video tersebut akan keluar satu advertisement, betul tak? Itulah yang menjadi profit kepada syarikat tersebut. Kan? So macam mana dia nak advertisement tu laku, dia akan menyebabkan orang lagi ketagih kepada YouTube, dia akan menyebabkan orang lagi suka nak tengok YouTube banyak kali dan sebagainya, kan? So macam mana dia buat satu apps yang boleh tag gambar orang dalam Instagram. Kan kalau dalam Instagram kita boleh tag nama kawan kita yang ada dalam gambar tersebut, kan. So dengan tag tu jugalah sebenarnya boleh menyebabkan manusia itu ketagih dan menjadi hamba kepada di teknologi. Kan orang dah contohnya dia ada keadaan contohnya di Indonesia ada yang sampai kalau dia main game, kan, main game sampai dia tak boleh nak buat kerja lain, kan, sampai dia tak boleh nak makan, sampai dia tak boleh nak buat kerja lain, tak boleh nak bersosial dengan orang, disebabkan oleh ketagihan yang melampau kepada teknologi tersebut, kan. So sekarang ni sebenarnya kita boleh menggunakan teknologi, tak jadi masalah, tapi asalkan kita tidak menjadi hamba kepada teknologi. Faham tak maksud medium hamba tu apa? Faham Maksud medium hamba kepada teknologi, maksudnya kamu ni tak dapat nak kontrol diri kamu supaya tidak terlampau sangat attach uh, kepada Facebook, kepada Instagram dan sebagainya. Itu kamu kena sedar. Kerana kita ni manusia, kita bukan hidup dengan teknologi, kita hidup dengan manusia lain, kan. Sebab tu kadang-kadang kalau madam nampak dekat kedai makan sekalipun, kan, pergi kedai makan ramai-ramai tapi semua tengok handphone. Kat situ tak ada lagi bentuk engagement. Betul, Okay. madam. Tidak lagi ada lagi bentuk engagement dalam kalangan kita sebagai manusia, kan. Benda ni tak berlaku pada tahun 2006 dan sebagainya. Bermulanya dengan pembangunan Facebook itu sendiri pada tahun 2007. Okey. Macam mana Facebook tu boleh membangun adalah dia melihat kepada Google.
Google dahulu yang develop. Okay, dia rasa um, dia rasa platform tersebut boleh memberikan profit kepada mereka. Kalau kita tengok contoh, kalau kita siapa ada apps Shopee kat sini kan, kalau kita nak cari barang dekat Shopee dan sebagainya kan, bila kita pergi kepada Facebook, kadang-kadang ada juga yang ads daripada Shopee tu yang ikut kita dekat Facebook, yang ikut kita dekat Instagram. Nampak tak? Mereka tahu, mereka ni ada data dan mereka tahu apa kegemaran kita. Sebab tu kita akan attach saja kepada benda-benda ini dalam tempoh masa yang lama, 24, 12 jam, 24 jam dan sebagainya. So bagi Madam sendirilah, Madam rasa cabaran kamu dalam dunia teknologi ni, dalam dunia digital ini, sebenarnya adalah dari sudut bagaimana kamu menyeimbangkan spiritual kamu. Okay, keseimbangan kamu. Okay, jangan kerana ada teknologi menyebabkan kita ini tidak bertegur sapa dengan orang lain, kan? Dan sebenarnya kalau dari sudut kanak-kanak itu sendiri, sebenarnya tak patut diberikan gadget. Kalau pernah kamu nampak lah kan, kalau ada anak menangis ke apa, dia bagi gadget, dah diam. Sebenarnya itu adalah satu benda yang sangat-sangat boleh memberikan satu kesan buruk kepada pembangunan kanak-kanak itu sendiri. Okay, so itu akan menyebabkan dia tidak tahu untuk kontrol emosi dengan baik. Okay, so dia akan disuap dengan benda-benda macam ni, benda-benda teknologi. So kamu boleh tengok dokumentari itu, Social Media Dilemma nama dia, yang dibuat oleh oleh American Production, yang mana satu dokumentari yang memaparkan interview-interview daripada mereka yang pernah bekerja dalam syarikat Facebook, Google, Pinterest, Instagram dan sebagainya, berkenaan dengan apa yang mereka rasakan berkaitan dengan dunia digital ni. Itu satu dokumentari yang bagus lah. Okay. Seterusnya adalah contoh stesen rancangan televisyen yang memaparkan program-program untuk keseimbangan manusia, contohnya TV Al-Hijrah. So TV Al-Hijrah ni adalah satu televisyen yang mana dia adalah satu televisyen kerajaan di bawah Jabatan Perdana Menteri. Okay, TV Al-Hijrah Corporation ini so dia memberikan satu program yang mana yang mampu untuk memberikan satu peringatan dan kesedaran kepada manusia. Okay. So nilai-nilai murni dalam penyiaran. So nilai-nilai murni ini Madam dah bagi satu task kepada kamu lah sebelum cuti hari itu. So ini berkaitan dengan analisis filem nilai-nilai murni. Okay. Filem tersebut apa nilai murni yang dibawakan. Okay, so setiap filem ataupun drama yang dihasilkan, dia mesti ada unsur nilai murni dalam masyarakat. Okay, supaya dapat membentuk minda dan prinsip hidup masyarakat itu sendiri. Yang pertama adalah nilai murni dalam penyiaran Islam membawa kepada pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, sebab manusia ini, setiap agama dia ada kepercayaan dan cara masing-masing. Okay, dan bagaimana kamu manifestasikan dalam pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu, okay, supaya kita kena ingat bahawa manusia ini dia tidak berkuasa atas segala sesuatu. Apa yang kita ada ni adalah sangat temporary. Okay, apa yang dipinjamkan kepada kita, Allah pinjamkan kita mata untuk melihat, Allah pinjamkan kita tangan untuk bergerak, kaki untuk berjalan. Semua ni adalah temporary dan boleh diambil sekelip mata. So, sekiranya anda tidak bersyukur, sebab tu perlu ada gratitude dalam kehidupan. Okay, sebab apa? Bila kamu ada rasa kesyukuran, maka Allah akan tambahkan kesyukuran, nikmat kepada kamu. Kan? Kesyukuran ni bukan dalam bentuk besar-besar, kesyukuran ni dalam bentuk yang kecil saja. Contohnya nikmat contohnya Allah lindungi kita, tidak terkena dengan penyakit COVID-19. Kita terlindung. Maksudnya kita kena bersyukur walaupun itu adalah sekecil-kecil perkara saja. Kan?
Tapi sekarang orang lebih attend to bersyukur benda yang besar-besar. Tak bersyukur kepada benda yang sekecil-kecil perkara. Dapat bangun tidur di siang hari, tidur pada waktu pagi kan, bangun tidur pun kena bersyukur kan. Sebab ramai orang yang kalau kita pergi ke hospital yang tak dapat bangun, yang paralyzed, yang ada masalah sakit dan sebagainya kan. Kalau kamu nampak, kamu lagi bersyukur dan kamu boleh berjalan, boleh bercakap, boleh melihat dan sebagainya. Sebab itu konsep gratitude ataupun kesyukuran tu sangat penting bagi seorang manusia. Okay. Walaupun kita ni bukanlah seorang yang kaya raya, walaupun kita ni bukanlah seorang yang hartawan, jutawan dan sebagainya, tapi kita bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kan? Kadang-kadang orang yang jutawan pun hati dia tidak tenang, kan? Harta yang banyak pun hati tidak tenang. So apa guna ada harta yang banyak, kan? Jika hati sendiri tidak ada rasa ketenangan tersebut. Yang kedua adalah menekankan kepada pengamalan cara hidup Islam. Okay, mengimbang antara tuntutan duniawi dan ukhrawi dan berpesan-pesan ke arah kebaikan. So kita sebagai seorang, kebanyakan program-program ataupun cerita TV ataupun televisyen ataupun drama yang dipaparkan di kaca TV televisyen yang kita tonton tersebut, kebanyakannya memberi pesanan ke arah kebaikan. Contohnya macam cerita drama, kalau kita tengok pada waktu Ramadan, cerita Nur. Okay, pernah tengok kan cerita Nur? Kalau siapa pernah tengok tu, so cerita Nur ni apa di antara kebaikan-kebaikan dalam cerita tersebut? Kan, dia pernah satu jadi drama yang agak viral di Malaysia lah kan. Disebabkan oleh seorang ustaz yang tidak berperangai sebagai seorang ustaz. Betul tak? So kat situ ada hikmah disebabkan ceritaan tersebut. Okey. Kenapa pengarah tersebut menggarap cerita yang berkenaan? Okey, apa sebenarnya yang dia nak sampaikan kepada penonton? Okey. Yang pertama, kita jangan apa? Jangan terlampau mengadili orang, judgemental kepada orang lain. Sebab antara saya dan antara kamu ni, kita mempunyai satu jalan permulaan yang berbeza. Maksudnya ada orang yang permulaan dia dididik dengan cara yang bagaimana. Kan ada orang yang permulaan hidup dia tidak bertuah macam orang lain. Kadang-kadang bila setiap perbezaan tu sendiri boleh menyebabkan dia melihat dunia itu dengan kacamata yang berbeza dengan kita. Sebab itu kalau boleh kita jangan mengadili orang lain sehingga menyebabkan orang tersebut berasa tidak selesa, kan? Sebab masing-masing dia ada kelebihan masing-masing. Okey, dan perjalanan hidup kita pun tidak sama antara satu sama lain, kan? Apa yang kita jumpa orang yang berbeza, apa yang kita pengalaman-pengalaman hidup kita juga berbeza dengan orang lain. Sebab itu kita ni tidak boleh mentafsirkan bahawa semua orang tu adalah sama. Tak, sebenarnya dia mengikut kepada pengalaman-pengalaman hidup. Okey, daripada dia kecil sampai dia dewasa. So kadang-kadang ada orang yang trauma sebab apa? Sebab daripada kecil dia mengalami kejadian-kejadian yang dia tak pernah alami. Trauma manusia ni, pernah tengok tak kucing yang trauma? Pernah jumpa tak kucing dalam keadaan trauma? Contohnya kucing tu dia takut sangat dengan manusia. Pernah jumpa tak? Okay, so kamu dengar kan? Madam tak cakap seorang-seorang kan? Ya, kucing tu lari-lari, madam. Dia takut. Madam pernah jumpa seekor kucing ni, cat lah kan? Dia dalam keadaan trauma. Maybe sebab apa? Sebab dulu masa dia kecil, dia punya adik-beradik adik-beradik. Dia punya apa? Kawan, Dila dia punya adik-beradik lah yang lain-lain tu. Kena makan kot macam masa kena makan dengan ular macam tu. So dia sampai sekarang dia sangat-sangat, yang selamat tu adalah seekor seekor kucing tu saja yang selamat daripada banyak-banyak kucing tu. So sekarang
dia dalam keadaan yang trauma lah. Trauma sebab apa? Sebab dia tak boleh jumpa kucing lain, dia akan takut. Dia tak boleh jumpa manusia, dia akan takut. Dan dia akan rasa selesa bila dia bersama dengan orang yang dia kenal je. Contohnya dekat rumah madam tu, dia selesa dengan bapa madam saja. Dengan orang lain dia tak boleh. Dia rasa insecurity dia, dia tak selamat. Macam tu. Itu adalah kucing. Kucing pun ada trauma dia. Ini manusia. So manusia pun ada trauma. So bila dia mengalami di waktu kecil, so itu akan menyebabkan pembesaran dia ketika dia besar berlainan ataupun berbeza dengan orang lain. Ada dia rasa dia tak selesa nak jumpa dengan orang, dia tak boleh bercakap, dia rasa dia tak selamat dan sebagainya. Sebab the highest rank dalam keperluan hidup manusia ni adalah security, keselamatan. Kan? Kita nak tinggal dalam keadaan tempat kita yang selamat, betul tak? Kita nak hidup dalam keadaan yang selamat, betul tak? So the highest rank keperluan hidup manusia adalah keselamatan. Semua orang nak berasa hidup dalam keadaan selamat. Selamat ni maksudnya bukanlah dari sudut pencuri semata-mata. Selamat ni bermaksud keamanan dalam kawasan tersebut. Tidak ada, contohnya sekarang tidak ada virus COVID dan sebagainya. Kita hidup dalam keadaan yang selamat. Contohnya dalam keadaan norma baru ni. Kita pun tak terfikir pada tahun 2020 kita akan hidup dalam keadaan norma baru. Kan? Kita akan hidup dalam keadaan adanya pandemik yang sangat-sangat besar yang masih lagi belum dapat dikawal. Kan? Yang masih lagi ada kes yang meningkat setiap hari dan sebagainya. Kita tidak expect benda ini berlaku. Tapi kita sebagai manusia perlu meneruskan kehidupan. Ada orang yang nak bekerja, ada orang yang mencari rezeki, ada orang yang nak belajar dan sebagainya, masih lagi meneruskan kehidupan. So bagaimana kita kontrol situasi tersebut adalah dengan cara mindset kita. Contohnya kita tidak boleh contohnya ada setengah perkara yang kita tak dapat kontrol dengan kemampuan kita sebab benda tu berlaku di luar kemampuan kita. Tapi ada perkara yang kita mampu kontrol dalam kemampuan kita. Sebab tu benda yang paling penting adalah mindset kamu. Walaupun kamu ni berada dalam keadaan yang negatif, tapi mindset perlu sentiasa positif. Okay? Alright, seterusnya adalah tanggungjawab sosial dalam penyiaran. Okey, tanggungjawab sosial ni adalah yang paling penting dalam kehidupan kita sebagai seorang insan ataupun manusia yang hidup dalam dunia ni. Okey, bagaimana kita ada rasa tanggungjawab kepada masyarakat ataupun komuniti di sekitar kita. Contohnya baru-baru ni ini adalah satu cerita yang viral lah yang berlaku lately kan. Ada seorang, siapa pernah tengok berita ataupun siapa pernah tengok dekat Facebook, ada seorang wanita yang driving kereta laju sehingga dia melanggar sebuah kereta yang terbalik. Ada tahu tak? Madam. Dekat Facebook Ada, ada. madam. Ada kan? Menangis, madam. Kan? So bila diselidiki lah, bila diselidiki perempuan tu di bawah pengaruh dadah. Sebenarnya benda tu sendiri dia di bawah pengaruh dadah ni maksudnya dia tidak, bila seseorang itu berada dalam pengaruh dadah, maksudnya dia tidak mampu memikirkan dengan cara yang terbaik dalam keadaan yang dia tak waras lah. Maksudnya bila dia melakukan sesuatu perkara tu, dia tak sedar dia melakukan perkara tersebut. Macam orang ambil alkohol yang berlebihan kan, kadang-kadang dalam keadaan dia tidak waras. So bila dia driving kereta tu dan dia melanggar kereta tersebut kan, sebenarnya bukan salah kereta tersebut memang berhenti elok je kat situ kan. Dia nak tunggu traffic light, dia nak belok. Tapi datang je dia daripada arah kanan, tak silap madam, dalam keadaan yang laju. Dia terus tersasar, saya rasa dia terbabas agaknya dan melanggar kereta tersebut. Dan akhirnya pemandu driver kereta Honda tu meninggal dunia. Kan kadang-kadang
kadang-kadang kita ni menyebabkan kematian kepada orang lain. Orang lain tu tak bersalah pun. Orang duduk statik kat situ je kan. Pandu elok je kan. Bila datang kereta tersebut menyebabkan kemalangan dan akhirnya menyebabkan kepada kematian dan sebagainya. Kan? So dekat situ sangat-sangat penting nilai tanggungjawab sosial dalam masyarakat. Prihatin kepada masyarakat. Kan kadang-kadang kesalahan kita kecuaian kita boleh menyebabkan satu impak yang besar kepada orang lain. Sebab itu kalau nak driving tu dalam keadaan yang kita sedar, bukan dalam keadaan kalau orang bukan Islam sekalipun, kan kalau orang bukan Islam sekalipun yang minum alkohol dan sebagainya, kalau rasa tak mampu untuk memandu kereta, jangan memandu ke kereta. Kan kita ada Grab sekarang kan, kita ada apa, kita ada Grab, kita ada macam-macam jenis apps kan, yang boleh orang ambil kita dan bawa kita balik, daripada kita driving kereta tapi kita menyebabkan kematian kepada orang lain. Tu kecuaian diri kita sendiri. Hidup ni adalah pilihan, option kan, tapi jangan sampai kita memudaratkan orang lain. Tu kena fikir kan, kena fikir bagi menyebabkan nilai tanggungjawab sosial dalam masyarakat itu, menegakkan keadilan dan kebenaran dalam masyarakat, memberikan alternatif terhadap permasalahan yang timbul dalam masyarakat menurut perspektif Islam, menerapkan nilai-nilai murni dalam masyarakat dan menghindarkan mesej yang boleh memudaratkan masyarakat dan negara. Okey, seterusnya adalah mentafsirkan maklumat yang tepat. Okey, peranan penyiar Islam juga adalah mentafsir maklumat yang tepat. Yang pertama adalah memastikan isi maklumat adalah baik. Sumber maklumat mestilah betul, tujuan maklumat mestilah baik. Okey, kita jangan menyebarkan berita-berita palsu yang terlampau berleluasa dalam kalangan masyarakat kita sekarang sampai kita tak tahu berita tersebut adalah berita yang benar ataupun berita yang palsu. So kita kena selidiki, kena baca banyak source ataupun daripada banyak sumber supaya kita tahu keabsahan ataupun kesahan maklumat tersebut benar ataupun tidak. Okey, jadilah manusia yang bertanggungjawab, jadilah orang warga negara yang prihatin yang tidak menyebarkan berita-berita palsu. So berita palsu ni apa kesan dia kepada masyarakat? Bila adanya berita-berita palsu yang tidak benar, berita berunsur fitnah, apa yang akan berlaku? Okey, so banyak perkara-perkara yang boleh berlaku menyebabkan orang panik. Sebenarnya tak berlaku pun kat kawasan tersebut. Orang saja buat cerita. Kan? And then orang boleh panik. Orang boleh uh, boleh buat huru-hara dan sebagainya. Yang kedua adalah orang boleh pandang serong kepada seseorang tersebut. Kan orang buat fitnah kepada dia, so menyebabkan orang lain akan memandang serong kepada orang tersebut. Kan? So ini mestilah dalam keadaan kita bertanggungjawab kepada masyarakat umum. Okay? Sebagai seorang warga negara Malaysia. So ini adalah daripada perspektif Islam. So Madam takkan sentuh yang kita baca sendiri. Seterusnya contoh bentuk maklumat yang bentuk dan menerima maklumat yang dilarang, okay, menedahkan keburukan dan keaiban individu, kan. So sebagai seorang manusia ni kita kena lihat, kita kena ada cermin di hadapan. Kadang-kadang kita nak cakap buruk tentang orang, sebenarnya banyak benda buruk dari dalam diri kita, kan. Kita nak sebarkan aib orang, sebenarnya aib kita lagi banyak daripada orang tersebut. Sebab tu kadang-kadang kita kena tengok cermin tu hari-hari, betul tak? Bukan mirror-mirror on the wall macam cerita apa macam cerita apa Snow White ke apa kan. So kita boleh nak berikan nasihat kepada orang, boleh, tak jadi masalah, tetapi nasihat tu bukan dalam bentuk kena ada cara yang betul. Contohnya kita jumpa secara face to face, kan, kita bercakap dengan dia, kan, apa yang betul apa yang salah, tapi cara cakap pun mesti cara yang bagus.
Okay, macam mana kita nak bercakap dengan orang, yang pertama sekali kita kena puji orang tersebut dulu. Bila kita nak nasihat orang ni, sebenarnya kita kena berikan pujian dulu kepada orang tersebut. Pujian tu apa? Pujian tu mestilah ada kebaikan kepada orang tersebut. Takkanlah orang tersebut memang tak ada langsung kebaikan dalam diri dia, ya kan? Mestilah setiap orang mesti ada kebaikan dia sendiri. So cakaplah perkara-perkara baik tentang diri dia dan sebagainya. Sifat manusia memang suka dipuji. Sifat manusia memang suka dihargai. Sifat manusia memang suka diberikan kasih sayang dan sebagainya. Itu memang sifat manusia. So bila dia suka dengan puji-pujian tersebut, barulah kita cakap apa yang kita nak cara yang betul dalam memberikan satu nasihat kepada orang tersebut. Yang lebih baik daripada kita cakap terang-terang dalam Facebook dan sebagainya, semua orang akan baca, so dia pun akan jadi malu lah. Okay. Seterusnya, menyediakan kepelbagaian dan variasi. So peranan penyiaran Islam juga menyediakan kepelbagaian program-program siaran daripada banyak stesen televisyen yang keluarkan, contohnya seperti Astro Oasis tadi, TV Al-Hijrah, daripada IKIM FM, daripada dokumentari-dokumentari. Okay. So variasi-variasi ini mewujudkan satu kepelbagaian dalam kalangan masyarakat. Okay, sebagai satu alternatif untuk para pendakwah untuk mengembangkan dakwah kepada masyarakat. Okay, membantu masyarakat memahami Islam dengan mudah. Okay, so sekarang ni kita nak tengok ceramah pun tak perlu lagi nak pergi face to face. Kita boleh lihat saja di YouTube dan sebagainya. So kadang-kadang waktu pagi itu menentukan apa yang berlaku kepada kamu untuk satu hari tersebut. So bila kamu bangun pagi dalam keadaan marah, so itu akan menentukan apa yang berlaku pada hidup kamu pada satu hari tersebut. Okay, sebab itu kita bangun pagi, kita kena ada rasa syukur kepada Tuhan, kena rasa syukur kepada Allah. Okay, kena masukkan dalam minda kita perkara-perkara yang positif. Kita kena masukkan dalam telinga kita, kita dengar perkara-perkara motivasi, ceramah-ceramah ataupun affirmation yang baik. Kita tengok goal hidup kita pada hari ini. Sebab itu orang yang berjaya adalah orang yang plan hidup dia. Apa yang akan berlaku pada 5 tahun akan datang, apa yang akan berlaku pada 2 tahun akan datang. Plan ini ada dua kategori, satu short term, satu lagi adalah long term. Okay. Madam masih lagi mengekalkan buat benda-benda macam goal dalam hidup, target dalam hidup kamu, kan, target dalam hidup dan sebagainya. So bila kita nak sesuatu, contohnya apa yang kita nak dalam hidup kita, contohnya kita nak pointer 4.0 every semester. So itu adalah kita punya target. So kenapa kita nak capai benda tu? Big why. Kenapa kita nak capai? Contohnya kita nak rasa kepuasan diri sendiri. Kita nak membanggakan parents dan sebagainya, kan. Datang jauh-jauh ke Kuching, kan, mesti nak sesuatu, nak reward sendiri. So bila kita dah dapat benda tu, apa yang kita nak reward diri kita? So bila dah dapat 4.0 ni, kita nak belanja orang makan, tu. So dalam target tu dia mesti ada target. Contohnya target nak kuruskan badan. Contohlah, berat belum lagi ideal, kan. Kenapa kamu nak kuruskan badan? Sebab apa? Apa yang menjadi big why kamu nak kuruskan badan tu? Mungkin supaya senang untuk beriadah, beribadat dan sebagainya, untuk kesihatan diri sendiri. Kenapa bila kamu dah dapat capai target tu, apa yang kamu nak reward diri kamu? Sebab tu kalau kita nak buat sesuatu, kita kena ada target, kita kena ada apa big why yang menyebabkan mendorong kita untuk capai target tersebut, dan apa reward kepada diri kita sendiri bila kita dah capai target tersebut. Ini semua kamu boleh amalkan dalam hidup kamu. Sebab tu madam kata motivasi tu sendiri datang daripada diri sendiri. Bila dia dah tersedar, kadang-kadang orang tak sedar-sedar lagi. Tapi bila at one time kamu akan berada dalam keadaan kesedaran diri yang tinggi, tahap kesedaran diri yang tinggi tu, kan. Kalau dulu suka bermain-main, tak ambil serius, kan, suka pergi sana pergi sini, tapi at the one time, at the right moment, kamu akan rasa ada turning point dalam hidup kamu,
yang menyebabkan kamu rasa kamu tak nak lagi buang masa dan sebagainya, itu memerlukan kepada satu perubahan yang besar dalam diri kamu. Sebenarnya perubahan, bila kita nak buat perubahan dalam diri kita ni, dia memerlukan 21 hari. Ini adalah satu kajian saintifik. Bila kita nak buat sesuatu yang ubah satu attitude kita, yang mana daripada yang kepada yang baik, contohnya kita nak solat lima waktu sehari, solat awal waktu, contoh ni untuk orang Islam contohnya, kan, kita nak ubah benda tu bukan sesuatu rutin dalam hidup kita, tapi kita nak ubah macam mana. So kita kena konsisten benda tu selama 21 hari. Perubahan tu mesti konsisten selama 21 hari, dan selepas itu barulah dia akan jadi rutin harian kita. Tapi bila perubahan tu kamu buat dalam tempoh 7 hari, perubahan tu tak akan konsisten selama-lamanya. Contohnya kalau lain, kita nak contohnya kita nak bangun awal pagi dan sebagainya, kan. Apa attitude yang kamu nak ubah. Perubahan itu mesti dalam tempoh 21 hari. Maksudnya konsistenlah buat benda tu 21 hari. Okay. So insyaAllah pada hari-hari berikutnya benda tu akan jadi rutin harian, tanpa rasa terpaksa, tanpa rasa dipaksa oleh orang lain untuk berubah. Faham tak? Macam itulah bentuknya. Ini adalah satu kajian saintifik. Kan? Perubahan tu berlaku dalam tempoh 21 hari. Sebab tu kalau orang nak berubah, nak buat berubah ni sesuatu yang sukar sebenarnya, sebab yelah kita tak pernah buat, kan, benda yang bukan rutin harian kita, benda yang kita baru nak buat dan sebagainya, tapi kita ada rasa nak berubah dalam hidup kita. So buat benda tu konsisten 21 hari, insya-Allah 22 hari yang ke-22 benda tu akan jadi rutin harian kita. Kita tak akan rasa terpaksa buat, kita akan rasa terpaksa dan memaksa. Okay. So seterusnya adalah secara umumnya keberbagai variasi dalam penyiaran Islam adalah untuk menguatkan akidah cinta Allah dan Rasul, memupuk perpaduan toleransi dan nilai-nilai murni, mendorong kuat berusaha dan semangat jihad dalam kehidupan. Okay, so itu saja untuk topik 2.3. Okay, ini ada soalan tak? Untuk peranan penyiaran Islam. Ada, Madam. Ada. Tak ada soalan? So, kalau tak ada soalan, kita berhenti setakat ni sajalah dahulu. Sebab kita habis pukul 3, kan? Okay, so nanti hari kelas kita hari apa satu lagi ya? Hari Rabu. Okay, hari Rabu, Madam akan buat consultation untuk setiap group, dan kamu akan masuk Webex mengikut group berkenaan dengan assignment kamu. So, segala masalah nanti kamu boleh bincang dengan Madam berkaitan dengan assignment pada hari Rabu. Okay? Okay, kalau tak ada apa-apa, so Madam harap kamu dapat sedikit input daripada pembelajaran pada hari ini. Okay, iaitu berkaitan dengan peranan penyiaran. Okay, kalau tak ada apa-apa, kamu boleh, jangan lupa tulis kehadiran. Dan hari Rabu kita akan buat sesi consultation assignment. Okay, so itu saja untuk hari ini. Terima kasih semua atas kerjasama. Dan kita jumpa pada Thank you, Madam. Alright, okay. Madam. Thank you. Alright, okay. Thank you, everyone. Madam, nak tanya pasal slide untuk presentation tu, kan? Ya. Lepas tu yang slide tu kan berkaitan dengan animasi yang kempen, contoh kita orang kempen melawat Malaysia. Lepas tu yang format yang Madam send tu kena ada pengenalan dengan kupasan isu. Lepas tu pengenalan tu nak masukkan tentang kempen melawat Malaysia, contohnya sejarah melawat Malaysia. Ya, betul. Lepas tu yang kupasan isu, isu berkaitan dengan sejarah, isu berkaitan dengan Hari Melawat Malaysia, Hari Tahun Melawat Malaysia
bagaimana isu yang berlaku di Malaysia sekarang. Okay? Kan kita kan contohnya isu dia adalah kan sekarang sebenarnya kita nak menggerakkan Tahun Melawat Malaysia tahun 2020 ni. Tapi isu Ha. dia adalah kita tak dapat nak gerakkan Tahun Melawat Malaysia. Maksudnya nak invite semua orang dekat dunia, dekat negara-negara foreigner untuk datang ke Malaysia ni tak dapat. Sebab apa? Sebab berlakunya wabak lah, Pandemik. pandemik COVID-19 ni. So itu boleh jadi satu isu lah. Tapi kita boleh gerakkan satu lagi kempen, iaitu kempen melawat, kempen cuti-cuti Malaysia. Cuti-cuti Malaysia yang mana orang-orang Malaysia ni hanya bercuti dalam Malaysia bagi meningkatkan lagi taraf ekonomi negara. Itu boleh masuk jugalah. Oh, okay. Itu boleh jadi satu isu. Okay, pasal untuk Google Form kan ada soalan yang pasal jantina, jabatan tu perlu masukkan sekali ke madam ke si payah? Perlu. Maksudnya dalam responden kamu tu yang jawab soal sidik tu, kamu boleh buat dalam bentuk bar chart ataupun pie chart berapa percentage pelajar perempuan yang menjawab, berapa percentage pelajar lelaki yang jawab. Nanti bila kamu bentang tu, kamu boleh elaborate sikit lah. So dalam kajian yang saya buat, setakat responden yang menjawab adalah berapa perempuan, berapa lelaki. Itu boleh buat dalam bentuk pie chart tu. Okay, faham. Okay, Sekejap. boleh. Terima kasih madam, boleh? Okay, alright. Assalamualaikum. Salam.